Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan mudah-mudahan semua sekali sihat walafiat. Bersama-sama dengan family, bersama-sama dengan keluarga lah. Right? So, hari ini saya Air Sofian. Sudah lama kita tak bertemu. Mungkin hari ini adalah hari-hari yang penting untuk kita nak cerita-cerita lah sedikit berkenaan dengan tentang coronavirus, tentang situasi terkini. Alright. So, tajuk yang kita nak sembang hari ini adalah tentang kawalan pergerakan yang telah diumumkan oleh kita punya Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin, yang mana telah diwartakan pada 16 hari bulan yang lepas, dan 17 hari bulan adalah hari terakhir di mana preparation yang telah dibuat, dan hari semalam 18 hari bulan Mac adalah hari yang penting untuk kita nak kita nak ikut ataupun tidak arahan daripada kerajaan. Alright. So, malam tadi pun telah ada Perdana Menteri dia dalam bahasa yang agak keras, ataupun saya namakan sebagai saranan yang keras kepada semua sekali rakyat Malaysia, kerana mereka tidak nampak gayanya rakyat Malaysia tidak berapa alert sangat tentang arahan tersebut. Okey, ini cerita balik semula, cerita pada apa yang telah berlaku pada saya sendiri. Sebenarnya saya sendiri rasa macam terkejut. Saya sendiri rasa macam orang kata susah nak menerima sebenarnya apa yang berlaku. Terutama sekali kita ni sebagai seorang yang kita panggil sebagai entrepreneur, yang berniaga. Walaupun kita fikirkan staff kita bukan sampai ribu-ribu, bukan sampai orang kata yang amount yang besar, akan tetapi bila kita fikirkan rasional, mengapakah kerajaan terpaksa membuatkan satu keputusan yang agak sukar, yang mana arahan tersebut dibuat berdasarkan kepada situasi yang sangat kritikal bagi kita rakyat Malaysia yang baru saja berada dekat dalam situasi yang tiba-tiba Malaysia menjadi dikena wabak. So, kalau kita tengok balik semula, saya nak baca sedikit tentang perkembangan pada apa yang kita tengok week by week. Kalau kita tengok kita bermula pada 13 hari bulan 3 seramai 197, selepas tu 14 hari bulan 238. Ini data yang kita dapat Pada 15 hari bulan 3 400, kenaikan daripada 200 lebih kurang 250. 15 hari bulan 3 428, 16 hari bulan 3 550. Alright. Dan 17 hari bulan 3 adalah 673. Okey, jika kita lihat satu perbandingan daripada 14 sehingga ke 17 dalam tempoh 3 hari saja, kenaikan tu mencapai 3 kali ganda. Alright. Dan 18 hari bulan, hari semalam, kenaikan tu sehingga ke 790 yang telah dijangkiti oleh virus corona ni. So, ianya sebenarnya sangat membimbangkan. Dan apa yang dibuat oleh kerajaan, saya rasa adalah sangat logik, sangat signifikan terhadap apa yang berlaku pada kita, dan kadar kita tu masih lagi di bawah 1,000 dan keadaannya jikalau tidak dibendung, jikalau tidak dikawal, ianya akan merebak dengan sangat teruk, disebabkan oleh kita dah tak boleh kawal keadaan ni, kita dah tak boleh kawal. Jadi bagi saya sendiri, kita fikirkan ia adalah satu benda yang merugikan, disebabkan oleh, pertama sekali dari segi aspek bisnes. Kalau kita fikir
kita selalu buat jumpa dengan orang. Saya jumpa dengan orang ni, jumpa orang ni, everyday kita jumpa dengan orang. Dan itu adalah kita mencari network, ada discussion, everything lah kita buat untuk membolehkan kita mencari bisnes yang baru dan menyelesaikan masalah-masalah dari segi services and everything lah. Akan tetapi jikalau benda ni berlaku, maknanya telah terputus. Network kita tak boleh, dan kita tak boleh berjumpa dengan orang. Selalu kita jumpa untuk minum ke meeting whatever lah. Dan dari satu pihak yang lain juga, jikalau kita lihat dari segi kerja kita di office, kita terpaksa sukar untuk kita menerima bahawa kita punya pejabat terpaksa ditutup, dan kita terpaksa menganjurkan atau mencadangkan atau mengolahkan dibuat supaya dia buat operasi daripada rumah, which is pada saya itu adalah sukar untuk kita nak terima, sukar untuk kita nak kawal dari segi performance, dari segi apa tu tadi dari segi progress. So benda ni mula-mula saya fikirkan ianya susah lah kita nak bayangkan, susah kita nak terima, dan terdapatnya rejection. Akan tapi bila kita fikir the other way, kita fikir apa lagi yang kerajaan boleh buat untuk mengekang. Sebab kita tahu bahawa kerajaan ada limitation, hospital ada limitation, kementerian ada limitation, pihak berkuasa ada limitation, di mana kita ni berapa juta ni rakyat, terutama sekali yang saya lihat dekat dalam carta, orang daripada Selangor dan Kuala Lumpur adalah golongan yang mencatatkan paling banyak sekali. Dekat Selangor sini dekat hampir 200, Selangor Kuala Lumpur 100 berapa belas lah, macam tu. So ianya adalah satu benda yang kita nampak dekat center ni, dekat kawasan Klang Valley ni, Kuala Lumpur dan Selangor ni adalah satu pusat maknanya dia ni adalah tempat pertumpuan seramai orang. So jikalau kita mengambil tindakan untuk tetap dengan ego kita, tetap dengan kita punya pendirian untuk teruskan operasi di pejabat, terutama sekali jikalau kita mempunyai staf yang ramai. So ianya sukar dibendung. Ianya akan menjadikan proses ini untuk mengenal pasti sesiapa yang telah dijangkiti, ianya semakin sukar. Termasuk juga jikalau kita fikirkan juga dari segi macam arahan untuk tidak mengadakan solat berjumaah di masjid, di surau, dan juga solat Jumaat. Saya tahu benda ni adalah satu benda yang susah untuk kita nak terima, terutama sekali macam saya sendiri sebagai orang Islam, orang beragama Islam, yang orang kata setiap waktu kita pergi solat di surau, tak, akan tetapi kita menjadikan rutin tu adalah benda yang penting untuk kita solat berjemaah, terutama subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak lah. Terutama waktu pagi, waktu siang tu kerja tu ada banyak urusan, dan juga waktu malam tu, terutama kuliah apa tu semua. Ia bukan satu benda yang mudah. Akan tetapi bila kita fikirkan balik semula the other way, mengapa perkara ini perlu dibuat, dan saya pasti pihak mufti, pihak orang yang bertanggungjawab, orang yang arif dalam agama, bukan mudah. Dan ini bukan sebagai tanda bahawasanya kita takut kepada virus. Banyak yang saya tengok video-video daripada orang-orang yang so-called acah-acah yang agama dia bagus sangat, which is benda tu menjadikan pada saya situasi jadi lagi teruk. Bukan kita nak influencekan orang untuk untuk buat benda tu, akan tetapi menjadikan orang lebih tak nak akur kepada arahan. Ini sangat bahaya sebenarnya. Kalau kita nak acah-acah sangat baik, kita tengok balik semula lah apa sebenarnya yang kita nak cakap. Jadi kalau kita cakap dari segi untuk pematuhan, dari segi susahlah. Video baru-baru ni bila kita duduk kat rumah, kita banyak ada masa baca buku. Sometimes kita tengok WhatsApp, Telegram, bersepah-sepah ada orang cerita, come on lah, kita nakkan apa tu, adakah kita takut pada virus, kita sepatutnya takut pada Allah. Sepatutnya kita ada semayang dekat masjid, surau. Mengapa benda ni berlaku? Saya agak sedih lah.
Ha. Uh, Seolah-olah banyak orang pada saya lah nak ambil kesempatan terhadap keadaan ini untuk membolehkan mereka nak menyuarakan something. Akan tetapi pada saya ianya adalah satu benda yang tidak wajar, kerana dia akan memberikan satu gambaran yang berbeza. Dan kalau kita nak lihat, memanglah kalau siapa yang tak nak tutup masjid, siapa nak tutup surau, kalau kita fikir. Akan tetapi fikir balik semula, jikalau ini adalah tempat perhimpunan yang menjadikan sesuatu tempat ni boleh kita susah nak detect. Katakan misalnya lah satu saf kata 50 orang. Senang kita cakap satu saf 50 orang. Katakan dalam satu waktu tu ada 3 atau 4 saf. Katakan 4 saf dah senang. 50 ada 200 orang. 200 orang sembahyang pada satu masa. Dalam 200 orang tu mungkin kita akan bersalam-salaman, berjumpa dengan lebih kurang, ambil lah dalam lebih kurang 50 orang. Maknanya kita ambil 25% daripada 200 orang. Kita ambil macam tu lah. Ni dalam situasi yang tak berapa ramai sangat. Mungkin surau ke atau masjid yang kecil pada waktu-waktu yang tengah peak, contoh waktu bergerak. Jadi jikalau itu kita lihat dan kita berjumpa dengan 25 orang, kita kena lihat apakah perkali dia ataupun multiple factor yang kita kena lihat. Sebab virus ni akan berada pada badan kita selama lebih kurang 5 jam. 5 jam. Jadi jikalau kita yang tidak terinfek dengan virus, berjumpa dengan orang-orang lain yang mungkin daripada 24 orang, 25 tadi termasuk kita, 24 orang lagi terkena dengan kita, mungkin 1 atau 2 orang, dan ianya telah menjadikan multiplier yang sama jugalah. Dan kita balik, kita berjumpa dengan isteri kita, jumpa dengan kita jumpa dengan ibu bapa kita ataupun sahabat-sahabat kawan-kawan kita satu rumah. You bayangkan multiplier dia tinggi. Paling kurang pun katakanlah lebih kurang, contoh satu rumah, simple je kita cakap, satu rumah kita suami, isteri, anak, katakan 2 orang, cukup kita ambil multiplier ni. So kita telah menjadikan multiplier sebanyak 3 kali ganda. So daripada 3 kali ganda, anak kita katakan jikalau proses ni tidak dibuat dan sekolah masih dibuka, dia akan menjadikan pula sekolah budak ni, anak kita yang sekolah ni pula akan berjumpa dengan lebih kurang 30-40 orang kawan-kawan jumpa dekat sekolah. Ini yang dikatakan sebagai wabak. Ini dikatakan sebagai wabak. Ini dikatakan sebagai suatu benda yang sukar dikawal. Jadi kita kena membuat satu sistem, dia buat sebagai isolasi, maknanya duduk di rumah, kita kecilkan kontak tadi untuk membolehkan ianya berpecah dan tidak ada lagi jangkitan-jangkitan. Yang ni yang saya nampak ramai di antara sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang dekat luar tidak faham. Contoh je semalam saya ambil semalam anak saya, dia ada urusan semalam dekat luar, saya pusing sekejap kawasan. Saya pusing kawasan Puchong, kawasan kampung-kampung. Saya nak lihat, saya pusing-pusing kawasan bandar, pusing tengok, saya lihat masih ada lagi orang, masa tu dalam sekitar dalam pukul 3, pukul 4 pagi, petang, masih lagi orang naik motor, jalan-jalan pergi kedai walaupun tak dibuka. Akan tetapi saya nak check sound saya dengar tak. Waalaikumsalam, Puan Muhaini Muhammad, apa khabar? Amin, insyaAllah sahabat-sahabat semua sentiasa dilindungi Allah. Amin, amin, insyaAllah. Okay. So saya nak tahu suara saya boleh dengar ataupun tak. Saya harapkan dengar, kerana ada gangguan bunyi. Jadi bila keadaan ni, saya ulang balik semula, jikalau ini berlaku, masing-masing pergi naik motor, naik kereta, jalan-jalan, bersembang-sembang dekat tepi-tepi. Ini saya ambil contoh dekat kawasan kampung yang saya lihat, nama saya tak nak sebut lah. Di mata kepala saya sendiri, saya cakap, come on lah, mereka masing-masing tidak rasa alert. Benda ni adalah satu benda yang wabak. Macam mana kita nak cakap? Saya boleh ambil contoh macam ni lah. Kalau kita mungkin kurang faham tentang benda ni, senang macam ni. Wabak ni kita katakan benda ni adalah satu benda yang macam contoh kawasan yang terbakar, rumah ke kampung terbakar, kita katakan macam tu. Adakah kita masih lagi nak duduk di situ? Adalah lebih baik. Alangkah terbakar sendiri, kalau kita tengok terbakar sendiri, contohlah kita tengok kawasan, kalau kawasan Setinggan terbakar, contoh kawasan Setinggan terbakar, saya ambil simple yang senang, satu kawasan kampung Setinggan terbakar. Apa yang sebenarnya pihak
pihak apa tu nama dia, pihak bomba akan buat, dia akan cuba memecahkan grup. Satu daripadanya adalah mengawal kebakaran, maka kebakaran tersebut, dan satu lagi akan cuba memotongkan lintasan di mana terdapatnya rumah-rumah yang bersambung dengan situ. Ini kena clear, kena faham. Maknanya daripada ianya merebak, kita isolatekan tempat tertandi tersebut untuk membolehkan ianya boleh dikawal. Maknanya terbakar situ saja, yang lain masih lagi dapat dikawal. Saya rasa contoh ni adalah contoh yang paling mudah untuk kita faham. Dan benda ni bukan adalah satu benda yang mudah, benda yang main-main. Saya ingin menyeru sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang kemungkinan besar mengambil remeh benda ni. Masih lagi pergi suka-suka kan, pergi jalan-jalan. Ada yang pula saya dengar pergi membuat apa tu, pergi travel. Saya sendiri sepatutnya travel lagi ni. Saya travel hari ni. Akan tapi terpaksa dipindahkan, di-cancelkan. Kita cancel disebabkan oleh kita rasakan tanggungjawab sosial kita, tanggungjawab kita sendiri terhadap masyarakat, tanggungjawab kita sendiri kepada keluarga. Sebab ianya kita tak boleh nampak. Jikalau kita nampak macam terbakar tadi, senang, jelas. Akan tapi benda ni virus yang benda tu akan meresap masuk dalam badan, dalam masa beberapa hari baru kita nampak impact dia. So this is pada saya sangat-sangat kesedaran ni lah, kesedaran. Saya tahu semua faham. Social media kita ada, Facebook kita punya Telegram, kita punya WhatsApp, kita ada ID, semua orang dah bercerita yang sama tentang coronavirus, tentang kerajaan ingin membuatkan supaya benda ni akan perintah, bukan macam perintah berkurung lah, akan tetapi ianya lighter dan perintah berkurung. So kalau kita fikir di sini, sebenarnya mungkinlah saya rasa benda ni adalah satu benda yang kita tak pernah jumpa. Isu ni kita tak pernah jumpa. Jadi masing-masing tak nampak situasi ni. Jikalau kita katakan misalan macam mana, mungkin benda tu tak kena dengan kita. Kalau benda tu kena dengan orang terdekat dengan kita, minauzubillah lah, kaum keluarga kita, baru tu kita nampak bagaimana benda ni memberi kesan pada kita. Tetapi pasal benda ni belum kena dengan kita, dan benda tu kita anggap ianya tidak penting, ianya tidak bahaya. So inilah yang saya nak mohon sahabat-sahabat semua supaya patuh. Sama-sama kita berpesan supaya benda ni pematuhan. Jangan keluar daripada rumah seandainya tak ada apa-apa benda yang penting berlaku. Jangan pergi minum-minum keluar, kedai-kedai pun dah tutup. Saya tengok mana fast food pun diorang menggunakan kalau yang mana nak membeli tu dia orang gunakan kaedah drive thru. Itu pun pada saya pun tak perlu. Itu pun tak perlu. Kawal sedikit nafsu, kawal sedikit rasa diri sendiri, nak rasa macam yalah, fast food lah. Kita nak cakap pun tak berapa bagus sangat. Macam burger tu ke, ayam goreng ke, whatever tu semua sekali, ataupun coffee, whatever semua. Cuba potong. Cuba gunakan ruang masa ni untuk bersama-sama keluarga. Susah kita nak terima lah kan. Lifestyle kita yang kita selalu buat, ianya benda yang tak kisah. Kita nak ada duit, nak beli apa-apa pergi beli. Kita nak apa-apa pergi order. Lifestyle kita dah macam tu, dan kita tak rasa benda tu. Rasa macam nak demam, kita makan ubat. Kita rasa kita immune, ataupun kita rasa macam tahan benda ni. Tapi tu salah. Sebab kita akan mengakibatkan orang-orang lain akan jadi kesan, orang lain terkesan. This is wabak. Jadi apa salahnya jikalau kita sedar benda ni dan kita cuba menjadikan, kelas saya sendiri pun kita cancel. Memang susah untuk kita nak terima hakikat yang kita terpaksa cancelkan kelas, yang mana saya sendiri nak jumpa dengan student-student saya. Kita terpaksa terima hakikat yang mana kalau kita menganjurkan satu program yang mengakibatkan mengimpunkan 20 orang, 50 orang, 100 orang, apatah lagi beribu-ribu orang, 1000 atau 500 orang ke, 2000, 3000, mengimpun ramai orang, possibility untuk mengakibatkan benda ni sangat tinggi, akan menjadikan benda ni burst ataupun menjadikan benda ni
meletup, sangat-sangat potensi dia sangat besar. So ini satu benda yang kita kena sedar, kita kena faham. Contoh, macam saya faham, abang saya sendiri nak buat majlis kahwin pada 28 hari bulan. Dengan sedihnya dia beritahu pada seluruh orang dalam perbincangan kita adik-beradik, dia mengatakan bahawa dengan sedihnya dia terpaksa cancelkan program dia, majlis perkahwinan yang telah dia buat persiapan semua sekali dikanselkan. Memang bendanya bukan mudah, akan tetapi terpaksa membuat disebabkan oleh menjaga tanggungjawab sosial kemasyarakatan. Dan kita tak nak rasa salah, kita bersalah disebabkan oleh ego kita, disebabkan oleh kebodohan kita. Perkataan bodoh tu aku faham lah kan. So benda ni kita kena sedar tanggungjawab sosial kita. Inilah masanya kita bersama-sama dengan masyarakat semua. Dan benda ni tidak akan berhasil seandainya kita masih lagi kekal dengan ego kita. Kita masih lagi rasa macam kita ni hebat, kita ni tidak dijangkiti, kita rasa macam kita kebal dan kita memang tak boleh kena jangkit dan kita tidak menjangkitkan orang lain. Sebab kita tak tahu sehingga 14 hari, sehingga mungkin 7 hari baru kita akan rasa diri kita kena. Itu kita tak pasti. Saya sendiri cakap hari ni kita tak tahu sama ada saya pun dijangkiti atau tak. Sebab banyak kontak yang saya jumpa sebelum ni. Jumpa orang ni, orang yang pernah buat katakan macam supplier yang jumpa dengan orang ni selang beberapa hari. Hari ni pula dia jumpa saya. Berjumpa dengan saya dan suddenly bila dah jumpa, mungkin dia akan menyebarkan benda tu kepada saya dan orang-orang pejabat saya. So kita tak pasti. Sehinggalah tempoh 14 hari tu tamat dan baru tu kita tahu kita ada dalam keadaan safe ataupun tak. At least kita tahu dan at least kita sedar yang bahawa kontak kita boleh dikawal. Okey. Habis dekat situ. Alright. Saya minta kawan-kawan semua bagi saya thumbs up dan juga bagi saya love dan share posting ini. Sebab mungkin kadang-kadang cara pembacaan tentang peringkat untuk pengurungan ni adalah satu benda yang kita baca tapi tak ada feel. Mungkin dari segi video yang saya sampaikan ni adalah benda yang boleh menyebabkan sahabat-sahabat semua akan rasa terfikir, kawan-kawan kita rasa terfikir, wow, benda ni penting rupanya untuk aku buat. Cakaplah benda ni, kita cakap terus terang. Ramai kita, saya pun rasa rimas duduk kat rumah. Selalu kita pergi keluar sana, keluar sini, jumpa orang, keluar sini. Projek pun terpaksa dibatalkan. Just kita imagine balik semula. Jikalau benda ni berlaku, contoh malam semalam, malam kemarin, kita lihat dalam news menunjukkan warga asing keluar ke bandar untuk berjumpa dengan kawan-kawan dia orang lah. Just imagine. Daripada contoh lah ni, benda yang saya sebut di dalam pejabat saya juga menyarankan kepada staff saya untuk alert benda ni. Jikalau kita katakan projek ditutup, projek ditutup, akan tetapi warga asing yang bekerja daripada projek ni tadi keluar, patutnya dia sibuk bekerja dekat site, bekerja tidak jumpa dengan orang lain, tapi dia keluar berjumpa dengan kawan-kawan dia di dalam satu perhimpunan dan akhirnya dia balik semula. Daripada mereka ni tidak kena jangkitan dengan akibat berjumpa dengan orang lain, kawan-kawan dia dah kena tadi yang dijangkiti dan akhirnya dia balik membawa semua virus ni pergi tempat dia. So simple macam tu kita pun faham, kita senang kita nak digest, mudah. Walaupun dulu sebelum ni saya rasa macam come on lah, apa saja jadi macam ni, kenapa macam ni, takkan tak boleh kawal gitu kan. Tapi kita fikir dia ada way round. Kita rasa benda ni ada satu benda yang baru, market huru-hara pun. Saya cakap juga pada saya punya team dan juga pada student saya cakap benda ni saya tak pernah terfikir, kita tak pernah. Saya buat posting dalam personal page saya, sebab satu benda yang kita tak pernah terfikir, satu benda yang berlaku sebegini punya teruk. Dan semua ni adalah berada pada satu masa, pada Q3 Q1 pada bulan 3 ni, maknanya dalam kuartal pertama tahun 2020, dan ianya dijangkakan akan lebih teruk lagi selepas daripada ni. So sahabat-sahabat semua, saya mohon kita gunakan kita punya menyemohon, maknanya pada diri saya sendiri atas kesedaran sosial dan juga kepada sahabat-sahabat semua, kita kena alertkan kawan-kawan kita apa yang sepatutnya kita kena buat. Jadikan sebenarnya, okey, saya nak cadangkan, apa kata kita gunakan ruang waktu yang ni, dahlah kita tak boleh pergi pejabat, buat kerja di rumah, buka komputer semua sekali.
Dah lah kita tak boleh pergi ke minum-minum, makan-makan dekat luar. Dah lah kita tak boleh pergi masjid, pergi surau untuk solat. Dah lah kita tak boleh balik kampung. Hari ni sibuk sangat nak balik kampung pun saya pun tak faham kan. Saya pun ada bapak saya juga kat kampung kan. Bukan tak nak kita melihat, tapi kita bimbang dengan adanya ni, kita balik mengakibatkan kita punya parent kita akan dijangkiti. So daripada itu kita kena cut sepatutnya. Itu saya tak faham. Berduyun-duyun orang balik. Saya tak. Bila cuti je masa-masa balik. Allah, saya tak boleh faham apa sebabnya. Dan memang kita semua ni, Malaysia ni memang allergic dengan perkataan cuti. Cuti je dia orang akan pergi balik kampung. Cuti je dia orang pergi bercuti. Why not benda ni dalam keadaan ni kita kena tukar mindset kita. Akur, fikirkan benda ni tidak pernah berlaku dan kita kena alert. So cadangan saya daripada ni tadi, apa kata sahabat-sahabat semua kita buat macam ni. Sebab lihat keadaan di luar sana, lihat keadaan bagaimana yang berlaku di Itali. Kita dah nak masuk kepada gelombang yang ketiga. Gelombang 1, 2, 3, dan yang ni sangat menakutkan. Kalau kita tak bendung, ia dah jadi viral yang teruk lagi. So kalau boleh kita sama-sama bersama-sama sahabat-sahabat kita, kawan kita memendung benda ni keluar daripada zon bawah daripada 1000. Janganlah, tolonglah kita sama-sama kurangkan kapasiti jumlah orang yang terlibat. Sebab jumlah orang akan dijangkiti terlampau ramai, lebih ramai daripada yang telah cure. Itu yang masalahnya. Jadi benda tu multiplier dia besar. Kita gunakan masa ni untuk pertama sekali kita bonding bersama keluarga kita. Sama ada kalau kata misalan kita berkeluarga sama-sama isteri dan anak kita. Yang kedua, jikalau kita dengan mak bapak kita cuba berkhidmat dengan mak bapak kita. Jikalau kita pelajar, sekarang ni jadi isu baru-baru ni tentang pelajar pula. Apa kata anda cuba yang mana duduk rumah sewa ke, masih lagi duduk rumah sewa, banyak benda yang kita boleh buat, study ke apa tu semua sekali. Dan apa kata orang yang bujang tadi masih duduk dengan orang bujang. So apa yang kita nak buat? Aktiviti apa yang kita nak buat?